Berapa ramai di antara anda yang berpeluang menerima jemputan untuk melihat koleksi kris pribadi seseorang pengumpul? Apakah pantang larang dan tata tertib yang perlu anda hormati sebagai tetamu undangan apabila melihat koleksi orang lain? Teruskan menonton untuk mengetahui lebih lanjut. Assalamualaikum penegur sapa, salam bismillah pembuka bicara. Salam Rahayu dan selamat menonton kembali teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian. Mudahan anda semua sehat sejahtera dan bersemangat senantiasa. Sekali lagi anda bersama saya, Khairi Johari atau lebih mesra dikenali sebagai Pak Jofe, sang pengumpul keris dari Singapura. Dan anda sedang menonton satu lagi video di saluran YouTube Pustaka Pak Jofe, saluran yang saya khaskan untuk kandungan video dalam bahasa Melayu, bahasa ibunda. Jika anda lebih selesa menonton dalam bahasa Inggeris, dipersilakan lungsuri ke saluran YouTube utama saya, The Kris Collector. Baiklah, hari ini saya akan berkongsi adab kelakuan yang sopan dan tidak sopan sebagai tetamu undangan di hadapan seorang pengumpul yang telah menghulurkan jemputannya kepada anda untuk datang dan melihat koleksi kris pribadinya. Ayo, kita mulai sekarang. Adab mendahului ilmu. Adab adalah sangat penting dan lebih diutamakan sebelum kita mempelajari sesuatu ilmu. Tiada gunanya jika seseorang itu memiliki ilmu yang hebat dan tinggi tetapi tidak memiliki adab dan akhlak yang baik sesama manusia. Malah bukan itu sahaja. Ilmu seseorang itu akan menjadi sia-sia sekiranya ia sedikit pun tidak memberi kesan ke atas pribadi dan tingkah lakunya. Ulama tersohor dahulu kala, Abdullah ibni Al-Mubarak rahimahullah pernah menyatakan, adab itu lebih diutamakan dari memperbanyakkan ilmu. Ilmu dan adab itu sebenarnya tidak boleh dipisahkan dan ia hendaklah saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Tata tertib dan etika melihat koleksi pribadi mana-mana pengumpul keris adalah peraturan yang tidak dinyatakan dan tidak bertulis. Namun, ia diandaikan bahawa apabila seseorang pengumpul menjadi tuan rumah, tetamu undangan itu dianggap sudah cukup matang untuk berkelakuan baik dan sopan. Malangnya, andaian ini adalah khilaf dan telah membawa kepada pelbagai salah faham antara tuan rumah dan tetamu. Bagi merapatkan jurang ini, saya telah membuat keputusan untuk menghasilkan video ini sebagai panduan rujukan buat mereka yang baru mencuburi hobi ini. Izinkan saya menambah juga bahawa panduan ini tidaklah sesuatu yang ditetapkan, namun ia merangkumi asas-asas cara berkelakuan sopan semasa berinteraksi dengan pengumpul-pengumpul berpengalaman. Ini membawa kita kepada peraturan yang pertama dan paling penting. Yang pertama, jangan sesekali menyentuh mana-mana kris koleksi pribadi kepunyaan seseorang pengumpul tanpa kebenaran mereka. Dalam keseronokan dan kegairahan anda, peraturan utama ini jangan sesekali dilanggar. Perbuatan mengambil dan melihat kris orang lain tanpa izin kebenaran daripada tuan empunya kris tersebut adalah satu tindakan yang dianggap biadab oleh semua golongan pengumpul yang berpengalaman. Berpura-pura tidak tahu bukan alasan yang boleh diterima dan anda berkemungkinan ditegur keras kerana perbuatan itu. Sebaiknya, tunggu sahaja izin isyarat dari tuan rumah sebelum gairah melihat koleksi kris milik mereka. Yang kedua, jangan sesekali menyumbang pendapat yang tidak dipinta. Terdapat perbezaan di antara soalan tulen yang timbul daripada rasa ingin tahu atau boleh jadi juga dari kejahilan dan pernyataan yang berpunca daripada ego dan ketidakpedulian. Berhati-hati dengan apa yang terjana di benak pemikiran anda. Pengumpul secara semula jadi bangga dengan apa yang mereka kumpulkan. Seringkali, ini mungkin dianggap sebagai ego. Sebagai tetamu, seseorang harus berhati-hati untuk tidak mengguris ego tuan rumah yang telah berusaha untuk menjemput anda melihat koleksi kris pribadinya. Sentiasa ingat,
bahawa pengumpul tidak diwajibkan menerima tetamu untuk melihat koleksi mereka. Terbaik untuk mengambil jalan tengah dan menyimpan pendapat anda untuk diri sendiri. Berbicara apabila diajak bual bicara dan sumbangkan pendapat fikiran anda hanya apabila ditanya. Jika anda bercadang untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pengumpul tersebut, maka ini adalah etika asas untuk dipatuhi. Yang ketiga, elakkan daripada membuat ulasan yang tidak perlu. Lawak jenaka yang berlebihan dan kurang baik seeloknya dielakkan apabila ia berkaitan khusus dengan koleksi pengumpul tersebut. Buat kebanyakan pengumpul, koleksi mereka bukan sekadar sebentuk hiasan. Koleksi mereka mungkin menyimpan kenangan sentimental yang sangat bererti hanya kepada pemilik koleksi tersebut. Dan bukan sesuatu yang mereka perlu jelaskan secara terperinci kepada tetamu yang datang melihat koleksi mereka. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan tuan rumah melalui kejahilan dan ketidakpedulian anda. Yang keempat, esoterik keris bukan minat semua pengumpul keris. Usah dibahaskan pada mereka yang hanya mengumpul demi seni eksoteris, estetika dan filosofinya sahaja. Tidak semua yang minat dengan cerita-cerita dongeng, tahayul dan kurafat. Maka berpada-padalah, walaupun anda rasa anda pakar dalam bidang mistik dan paranormal, jangan sesekali memandang remeh kepada pengumpul keris. Mereka mungkin lebih mendalam ilmu mistisnya dari anda. Yang kelima, sekali lagi, walaupun anda fikir anda lebih mengetahui semuanya, tiada siapa yang suka kepada mereka yang berlagak seolah-olah mereka mengetahui segalanya. Terutamanya jika ia perkara yang anda fikir anda sahaja yang tahu. Lagi-lagi jika ia tidak menambah apa-apa nilai pada interaksi tersebut. Seorang pengumpul sentiasa tahu lebih daripada apa yang dia lafazkan. Jika anda ingin menimba ilmu, seeloknya anda mendengar dengan teliti sebelum mencelah. Ilmu dan kebijaksanaan hanya diperolehi melalui kerendahan hati dan kelapangan dada. Sentiasa memberi penghormatan yang sewajarnya kepada tuan rumah, walaupun tuan rumah mungkin bersikap menjengkelkan. Tetapi untuk menghormati jemputannya, sentiasa berada di jalan tengah. Biarkan tuan rumah menghiburkan anda dengan kisah-kisah dan pengalamannya. Akhir sekali, yang keenam, sentiasa mengucapkan terima kasih kepada pengumpul yang menjadi tuan rumah. Buat masa dan keramahannya. Apa yang anda tidak nampak setelah anda telah pulang, tuan rumah akhirnya bersendirian untuk membersihkan dan melakukan beberapa pemeriksaan kepada koleksi mereka yang telah diedarkan buat tontonan suatu sesi lawatan. Ini adalah tugas yang sering digeruni oleh ramai pengumpul dan seterusnya menjelaskan mengapa tidak ramai pengumpul yang sudi menghulurkan jemputan untuk melihat koleksi keris peribadi mereka kepada mereka yang di luar kalangan pengumpul keris yang dikenali. Untuk memberikan gambaran semua perkara yang telah saya kongsikan hari ini, izinkan saya berkongsi suatu kisah contoh tauladan dari pengalaman saya suatu ketika dahulu. Saya pernah melawat seseorang pengumpul yang berstatus berjaya dan senior bersama beberapa peminat baru dalam hobi mengumpul keris. Antara tetamu adalah seseorang yang mendakwa dia mengamalkan beberapa seni mistik. Kesilapan pertama yang dia lakukan ialah dia mengabaikan peraturan nombor 1, peraturan adab yang paling utama sekali. Seterusnya, dia bercerita tentang keris-keris dalam koleksi pengumpul ini seolah-olah beliau sudah berpengalaman mengumpul beratus jenis keris. Dia sudah melanggar peraturan adab kedua dan ketiga dengan sekelip mata. Seterusnya, dia mengambil keputusan yang terburu-buru untuk memberitahu pengumpul ini bahawa melalui amalan mistiknya, semua kodam penjaga keris dalam koleksi pengumpul ini akan membawa malang dan malapetaka kepada keluarga dan rumah tangganya. Terlalu terlampau dan pastinya bukan cara yang tertib untuk berkelakuan sedemikian di hadapan seseorang pengumpul berpengalaman yang baru pertama kali beliau temui.
Dengan semua yang berlaku, jelas simpulan tamu ini telah melanggar adab etika yang kelima. Apa yang berlaku seterusnya adalah wajar pada pendapat saya. Saya andaikan pada ketika itu tuan rumah sudah hilang tahap kesabarannya. Teguran kasar yang teramat berlaku antara tuan rumah dan tetamu simpulan tersebut sebelum dihalau keluar dari rumahnya setelah beberapa tamparan penangan diberi. Itulah penghinaan terbesar yang boleh diberikan oleh tuan rumah kepada tetamu yang biadab dan kurang ajar. Keadaan menjadi begitu cemas pada ketika itu, mujur tuan rumah tidaklah naik berang sehingga mengamuk dengan keris beliau. Pengumpul keris biasanya mempunyai watak yang tenang dan ramah, tetapi seperti bak kata pepatah Melayu, air yang tenang jangan disangka tiada buayanya. Seorang pengumpul yang arif lagi berpengalaman seringkali kurang berbicara dan lebih memerhati. Jadi, jangan sesekali memandang rendah terhadap seseorang pengumpul yang berpengalaman. Terdapat sebab mengapa rahsia ilmu Melayu tersembunyi di balik tabir falsafah dan tradisi lisan. Sebelum saya memberi kesimpulan penutup video hari ini, izinkan saya berkongsi sepotong ayat dari Al-Quranul Karim, juz 24, surah An-Nur, ayat 27. Sebagai peringatan pada diri saya dan buat teman-teman sekalian untuk mencari redha Allah SWT di dalam segala urusan, terutama sekali dalam urusan adab, budi bahasa dan pekerti. Semakin tinggi ilmu seseorang itu, maka semakin tinggilah adab dan akhlaknya kepada orang lain. Fikir-fikirkanlah ya. Akhir kesimpulan buat video hari ini, amat berbaloi sekali jika anda merendah diri dan mengambil jalan tengah. Kebaikan budi pekerti sentiasa meraih kemenangan pada setiap waktu. Seorang pengumpul lazimnya tidak selalu berminat untuk berkongsi dengan anda pengalaman melihat koleksi mereka secara dekat. Tetapi apabila jemputan itu telah dihulurkan, ia mirip seperti menerima tiket emas ke kilang coklat Willy Wonka. Senantiasa menghormati tuan rumah dan mematuhi peraturan asas yang tidak tersurat, seperti mana saya telah kongsikan. Baiklah, sampai di sini sahaja video buat hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga penghujung tamat. Mudahan video hari ini menambah ilmu dan nilai buat anda. Dan juga saya berharap anda dapat mempelajari sesuatu yang baru dan bermanfaat dari menonton video ini. Saya mengalu-alukan maklum balas dari anda melalui ruangan komentar. Dan saya harap anda manfaatkan ruangan ini dan insya-Allah saya sendiri secara langsung akan membalas komentar dari anda sekalian. Sehingga ketemu lagi di video akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.